Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang bijaksana, seterusnya hadirin sekalian. Nama saya Ainul Tastim binti Jaini dari Sekolah SK51 Melaka. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah kisah ketabahan Nabi Ayub alaihi salam. Qisosul Anbiya mempunyai cerita kisah ketabahan Nabi Ayub, hayatilah bersama. Ya kawan-kawan, Nabi Ayub merupakan cucu Nabi Ishak dan cicit Nabi Ibrahim. Beliau diutuskan kepada masyarakat bangsa Rom. Baginda merupakan seorang yang kaya raya, mempunyai banyak haiwan ternakan, harta benda. Malah baginda juga mempunyai ramai anak lelaki dan perempuan. Nabi Ayub bahagia hidup bersama isterinya Rahmah dan kesemua anaknya di daerah Syria. Beliau dikurniakan sifat pemurah dan istiqamah dalam kehidupannya. Oleh kerana itu, beliau dilantik menjadi Nabi. Sebagai manusia, kita perlulah bersyukur dengan nikmat Allah dengan cara bersedekah, zakat, membantu orang yang susah, seperti mana usaha yang dijalankan oleh badan-badan NGO yang aktif menghantar sumbangan ke Somalia dan Palestin. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mafhumnya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya kawan-kawan, dengarkanlah seterusnya. Iblis sangat cemburu melihat ketaatan dan kelebihan yang dikurnia Allah kepada Nabi Ayub. Pada suatu hari, Iblis bertemu Allah sambil berkata, "Hambamu yang bernama Ayub tidak jujur dan berpura-pura taat kepada perintahmu kerana takut hartanya hilang." Maka Iblis berusaha menguji keimanan Nabi Ayub dengan izin Allah. Iblis dan syaitan jalankan rancangan merosak, memusnah segala kekayaan. Hiduplah baginda dalam kemiskinan. Tabah hatinya menerima ujian. Masya Allah, dalam sekali mata semua kekayaannya musnah tidak diduga, termasuklah putera dan puteri tercinta. Tak sedikit pun goyah iman di dada kerana semuanya pinjaman semata-mata. Firman Allah dalam surah Sad ayat 41. Anni massani yasyaitanu binusbin wa azab. Mafhumnya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Ya kawan-kawan, berfikir dan buatlah penilaian ke atas semua peristiwa yang berlaku. Kemusnahan, harta benda dalam kebakaran, gempa bumi, ribut yang melanda, tsunami adalah ujian untuk mengukuhkan bukti sayangnya Allah kepada kita. Dendam iblis tiada akhirnya. Nabi Ayub terus diduga dan diuji dengan penyakit kulit yang sangat dahsyat menular ke seluruh tubuhnya kecuali hati dan lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah. Dugaannya semakin genting, namun sikapnya tidak berpaling. Hinaan dan ejekan terus meruncing, lalu dihalau ke tempat yang asing. Kecuali isterinya tetap setia menjaga dan memenuhi keperluannya dengan penuh kasih dan sayang. Firman Allah lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Mafhumnya, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya kawan-kawan, sabar, kasih sayang dan saling tolong menolong sifat terpuji yang perlu ada dalam diri kita.
Apatah lagi bila ditimpa penyakit-penyakit kronik seperti kanser. Tetapi kini kita sangat beruntung dengan adanya perubatan yang canggih lagi moden. Setiap penyakit dapat dikesan lebih awal. Iblis terus menggoda tanpa berhenti. Impiannya memesongkan akidah Nabi Ayub tidak tercapai. Apakah yang berlaku seterusnya, kawan-kawan? Iblis tidak senang melihat ketaatan dan kesabaran Nabi Ayub. Isterinya pula menghadapi ujian. Iblis mula mengatur strategi. Dugaan datang silih berganti. Isteri tercinta melangkah pergi, kepada Allah berserah diri. Nabi Ayub mengetahui tipu daya iblis itu. Seraya berkata kepada isterinya, "Jika aku sembuh, engkau aku pukul 100 kali." Berdoalah Nabi Ayub memohon petunjuk. Lantas Allah menurunkan wahyu di dalam surat Sad ayat 42. Urkud birijlika haza mughtasalun baridun wa syarab. Mafhumnya, hentakan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minumanmu. Setelah mengikut suruhan Tuhan, air diminum, badan dibersihkan, hilang segala penyakit di badan, hingga tiada sebarang kesan. Ya kawan-kawan, sebagai isteri yang taat, dia kembali memohon ampun. Dan Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya. Isteri dirotad 100 kali sebagai hukuman. Kunci kebahagiaan keluarga ialah kesetiaan dan kasih sayang yang berpanjangan agar tidak berlaku perceraian. Kini institusi keluarga semakin rapuh. Lihatlah berapa banyak kes-kes perceraian yang difailkan di mahkamah. Masya Allah. Alangkah kecewanya iblis. Akhirnya mengakui ketabahan Nabi Ayub alaihissalam menghadapi dugaan. Segala kekayaan dikembalikan. Benarlah janji Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bulan Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 2022. Saya Mama Fitri bin Mama Akhir, tahun 6 dari Persatuan Tunas Kadet Remaja Sekolah Melimau 1, Melimau Melaka. Dengan izin Allah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah Al-Quran yang bertajuk Ketabahan Nabi Ayub alaihissalam. Mari bersama kita dengarkan ya. Kawan-kawan, Nabi Ayub merupakan cucu Nabi Ishak dan cicit Nabi Ibrahim. Beliau diutuskan kepada masyarakat bangsa Rom. Allah telah mengurniakan kepada Nabi Ayub dengan kemewahan, harta yang melimpah ruah dan anak-anak yang ramai. Nabi Ayub hidup bahagia bersama isterinya Siti Rahmah dan kesemua anak-anaknya di daerah Syria. Baginda sangat suka bersedekah dan berbuat baik kepada fakir miskin. Kawan-kawan, kita perlulah mencontohi sifat pemurah dan suka menolong orang susah seperti Nabi Ayub dengan cara bersedekah, berzakat, menolong orang susah. Oleh sebab itu, umat Islam perlu menghulurkan bantuan kepada penduduk Syria yang menjadi pelarian dan memerlukan bantuan akibat pergolakan yang berlaku di sana. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya kawan-kawan, iblis sangat cemburu melihat ketaatan dan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Pada suatu hari, iblis datang dengan penuh iri hati bertemu dengan Allah sambil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang bernama Ayub tidak jujur dan berpura-pura taat padamu kerana takut akan hartanya hilang." Dengan izin Allah, maka iblis berusaha menguji keimanan Nabi Ayub. Iblis dan syaitan jalankan rancangan merosak memusnah segala kekayaan
Hiduplah baginda dalam kemiskinan, tabah hatinya menerima ujian. Masya Allah, dalam sekelip mata, semua kekayaan musnah tidak diduga, termasuklah putera dan puteri tercinta. Namun tidak sedikit pun goyah iman di dada kerana semuanya pinjaman Allah semata-mata. Ya kawan-kawan, walaupun Nabi Ayub ditimpa musibah, baginda tetap tabah dan sabar. Kita perlulah berfikir dan bermunasabahlah ke atas musibah yang berlaku seperti banjir besar yang kerap kali melanda beberapa tempat di negara kita seperti di Kelantan, Terengganu, Pahang dan terbaru di Selangor. Sangat banyak kemusnahan harta benda direkodkan saban tahun, malah ada yang kehilangan ahli keluarga tercinta. Semuanya ujian Allah untuk menguji dan mengukuhkan keimanan. Allah kasihkan kita sebenarnya. Dendam iblis tiada akhirnya. Nabi Ayub terus diduga diuji dengan penyakit kulit yang sangat dahsyat, menular ke seluruh tubuhnya. Kudus memenuhi seluruh badannya dari kepala hingga ke kaki. Bahkan mengalir darah bercampur nanah. Ulat-ulat jatuh dari kudus badannya. Dalam tempoh itu, hatinya tetap redha. Lidahnya saban hari tidak putus-putus mengalunkan zikir pada Allah. Habis hilang semua harta, kini diuji penyakit pula. Di sisi di pulau semua tetangga, namun hatinya tetap kepada Allah. Namun isterinya Siti Rahmah tetap setia menjaga dan memenuhi keperluannya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Firman Ar-Rahman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya kawan-kawan, sabar, kasih sayang dan saling tolong-menolong sifat terpuji yang perlu ada dalam diri kita apabila ditimpa penyakit kronik seperti wabak virus COVID-19 yang melanda di dunia kita pada hujung tahun 2019, di mana virus COVID-19 ini adalah satu pandemik yang menakutkan yang merangkut banyak nyawa kita, tidak kira bangsa dan agama. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mengambil pengajaran dan hikmah daripada musibah ini. Kesabaran dalam doa dan usaha inilah yang menjadi kunci tawakal seorang hamba kepada Tuhannya Al-Wakil. Kawan-kawan, iblis terus menggoda tanpa henti selagi impiannya memesongkan akidah Nabi Ayub tidak tercapai. Apakah yang berlaku seterusnya? Iblis mula mengatur strategi. Dugaan datang silih berganti, isteri tercinta melangkah pergi kepada Allah berserah diri. Iblis tidak senang melihat ketaatan dan kesabaran isteri Nabi Ayub, lalu dibisikkan hasutan agar dia berkeluh kesah di atas keadaan Nabi Ayub. Nabi Ayub mengetahui tipu daya iblis itu seraya bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, sesungguhnya isteriku telah dihasuti syaitan. Andai aku diberikan kesempatan untuk sembuh, akan aku sebat isteriku 100 kali sebatan sebagai hukuman. Kawan-kawan, Nabi Ayub sabar menangguh penyakit kulitnya selama 18 tahun sehingga kan tiada lagi daging yang tinggal di badannya. Apabila matahari menyinari, maka sinar itu seakan-akan tembus bahagian belakangnya. Melihatkan kesabaran Nabi Ayub, lantas Allah menurunkan wahyu di dalam surah As-Sad ayat 42. Arkut birjilika haza ma'tasal barisu wasyarib. Maksudnya, hentakkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minumanmu. Kawan-kawan, nak tahu? Setelah mengikut suruhan Tuhan, air diminum, badan dibersihkan, hilang segala penyakit di badan, hingga tiada sebarang kesan. Ya kawan-kawan, setelah itu isteri yang taat kembali memohon ampun dan Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya. Isteri dirotan 100 kali menggunakan rumput sebagai hukuman. Alangkah kecewanya iblis akhirnya mengakui ketabahan Ayub alaihissalam menghadapi dugaan segala kekayaan dikembalikan. Maka benarlah janji Allah di dalam surah As-Sad ayat 43. Maksudnya,
dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan dan kembalikan keluarga, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Ya kawan-kawan, demikianlah kisah ketabahan seorang Nabi ini menjadi teladan buat kita semua bahawa apabila ditimpa musibah, Allah tempat untuk kita memohon pertolongan dan sabar dan redha. Kepadanya lah kita mengadu semua masalah melalui doa, solat dan amal ibadah yang lain. Sesungguhnya doa itu adalah kekuatan bagi setiap orang mukmin. Selepas kesusahan, ada kesenangan. Sabar dan syukur jadikan azimat. Kisah Nabi Ayub jadikan teladan agar menjadi mukmin yang hebat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.